Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih YB Senator atas soalan. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan akaun pengurusan tahun 2024, syarikat-syarikat milikan agensi di bawah KKW telah menunjukkan prestasi keuangan yang kukuh. Dianggarkan jumlah keseluruhan keuntungan sebelum cukai yang dicatatkan oleh syarikat-syarikat aktif milikan MARA, Felcra Berhad, RISDA dan Lembaga Kemajuan Wilayah ialah sebanyak RM259.97 juta. Manakala terdapat beberapa buah syarikat yang telah mencatat kerugian dengan nilai sebanyak 47.81 juta. Bagi memastikan syarikat-syarikat milikan agensi KKW kekal dalam pertumbuhan prestasi keuangan dan operasi yang positif, KKW komited memperkemaskan takbir urus, korporat dan kemampanan syarikat milikan agensi di bawah KKW dengan langkah proaktif melalui penetapan petunjuk prestasi utama dan pemantauan yang berterusan. Untuk makluman yang berhormat juga, senarai KPI yang telah ditetapkan oleh KKW untuk dipatuhi oleh semua syarikat milikan agensi KKW adalah seperti berikut. Yang pertama, mewujudkan pelan anti rasuah organisasi. Yang kedua, mewujudkan unit pengurusan risiko. Yang ketiga, mendokumen dan mengharmonikan limit of authority. Yang keempat, menggalakkan cross-selling di kalangan syarikat milikan agensi. Yang kelima, mempelbagaikan penerokaan perniagaan baru. Yang keenam, mengekalkan nisbah keuangan yang sehat. Dan yang ketujuh, meningkatkan jaringan kolaborasi luar. KKW sentiasa komited untuk memastikan syarikat-syarikat milikan agensinya terus berdaya maju dan optimis bahawa syarikat-syarikat ini akan terus mencatat prestasi keuangan yang kukuh dan mampan dalam tahun-tahun yang akan mendatang. Terima kasih, Tuan-Tuan. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan, dan saya ucapkan tahniah di atas keuntungan yang dijana oleh anak-anak syarikat bawah agensi. Berdasarkan kepada beberapa laporan, terdapat tidak kurang juga anak-anak syarikat yang telah dan terpaksa ditutup akibat kerugian besar yang dialami atau faktor-faktor lain. Keadaan ini sudah pasti akan membantutkan matlamat asal penubuhan anak-anak syarikat di bawah agensi tersebut untuk menambah hasil, seterusnya memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan jika ada anak-anak syarikat baru yang akan ditubuhkan benar-benar telah melalui satu kajian dan unjuran kebolehsaingan di pasaran terbuka agar fenomena kerugian anak-anak syarikat agensi dapat diatasi? Dan yang kedua, dengan izin, sejauh manakah keuntungan anak-anak syarikat yang telah menjana keuntungan tersebut telah memberi manfaat kepada komuniti setempat, khususnya di dalam meningkatkan taraf hidup dan peluang pekerjaan? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga atas soalan tambahan. Kerajaan sememangnya memberi perhatian yang serius dalam memastikan takbir urus syarikat milikan agensi mematuhi tata kelola yang betul, telus dan mengamal takbir urus korporat terbaik. Justru pada tahun 2024, KKW telah mengambil langkah proaktif dengan menetapkan petunjuk prestasi utama yang mesti dicapai oleh semua syarikat milikan agensi KKW dengan tema From Cost Center to Profit Center, melibatkan aspek kesihatan keuangan syarikat, kemampanan perniagaan dan takbir urus. Untuk makluman yang berhormat, secara keseluruhannya anak syarikat di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah adalah 122 anak syarikat, subsidiary dan anak syarikat. 19 telah ditutup dan 20 domain.
dan kekal aktif sekarang adalah 100 anak syarikat, subsidiary dan anak syarikat. Jadi bagi memastikan anak syarikat ini berfungsi dengan betul dan juga mencatat keuntungan, ke semua aspek yang dilakukan dipantau dan dilaporkan kepada KKW melalui sesi pemukiman. Untuk makluman, dalam setahun kita ada 2 pemukiman, awal tahun dan juga pertengahan tahun, yang mana kita tengok prestasi anak-anak syarikat. Selain pada itu, peranan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan juga yang ditubuhkan oleh agensi KW amat penting dalam penjanaan ekonomi dan peluang pekerjaan, terutamanya bagi faedah masyarakat luar bandar. Sebahagian besar pendapatan dan keuntungan daripada syarikat tersebut telah dipulangkan semula dalam bentuk dividen untuk membantu membiayai operasi agensi-agensi induk. Dalam masa yang sama, syarikat-syarikat tersebut telah menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dalam pelbagai bidang, terutama kepada masyarakat luar bandar, memandangkan operasi syarikat-syarikat tersebut kebanyakannya berada di kawasan berkenaan. Dan untuk makluman yang berhormat, setakat ini untuk penubuhan syarikat-syarikat baru tidak digalakkan. Kita maintain dengan syarikat-syarikat yang sedia ada dan cuba optimumkan fungsi dan peranan subsidiary dan anak-anak syarikat berkenaan. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih. Bagaimanakah ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat ini dilantik? Dan adakah mereka berdasarkan kelayakan atau gabungan politik? Dan terus satu soalan lagi. Pengarah ini ada dibayar gaji ke atau director fee? Jumlahnya semua dibayar setahun. Sebab kita ada 122 syarikat. Kalau satu syarikat ada 5 pengarah, jumlahnya memang ada besar. Kalau nak jawab bertulis pun boleh, Habib. Okay, terima kasih WB Senator atas soalan tambahan. Untuk pelantikan ahli board director untuk anak-anak syarikat ni berdasarkan syarat-syarat ataupun terma-terma yang telah ditetapkan semasa penubuhan yang syarikat berkenaan dan juga anak syarikat, berdasarkan terma yang ditetapkan oleh MOF Kementerian Kewangan, dan basically kelayakan yang dipilih berdasarkan juga kelayakan berdasarkan fungsi dan peranan syarikat-syarikat berkenaan. Maksudnya dari sudut pengalaman, pengetahuan dan juga dari sudut kelayakan akademik juga diambil kira dalam pelantikan board of director. Mereka dibayar allowance berdasarkan kata garis panduan yang telah ditetapkan, bukan gajilah allowance. Untuk khasnya allowance mesyuarat dan tak dibayar gaji untuk makluman yang berhormat. Dan pelantikan syarikat base terma syarikat dan arahan YAB Perdana Menteri yang ni untuk pelantikan chairman semua melalui kata kelulusan YAB Perdana Menteri, iaitu siri garis arahan YAB Perdana Menteri siri 1 tahun 2024 tata kelola syarikat berkaitan kerajaan. Ni dia punya garis panduan term yang kita sebut ni lah. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Sekarang saya jemput